Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم افتح لنا قلوبنا في طلب العلم ورزقنا إخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين أما بعد. Sambung kitab Makhzanul Jawahir pada muka surat 15. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dan apabila jamak ia seorang ataupun musafir itu antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Jadi seorang ni dia jamak antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Jadi hak sebelum ni kita baca sebelum ni hak tu jamak antara zuhur dan asar. Macam mana kita nak buat sunat rawatib, hak tu dah jelas dah lah hak sebelum ni. Jadi bila dia jamak antara sembahyang maghrib dan sembahyang isya, nescaya jawab bagi apabila nescaya mentakhir ia seorang tu akan rawatib bagi keduanya sembahyang maghrib dan sembahyang isya. Maka dia kena takhirkan, dia tundakan rawatib bagi keduanya tu. Qabliyah dengan ba'diyah tu lah, tundakan. Jadi takhir ni dengan makna kita buat lepas daripada semayang tu lah. Semayang fardu tu. Tu kata mentakhir ia akan rawatib bagi keduanya semayang maghrib dan isya tu. Jadi dia tunda buat dulu semayang fardu, lepas tu barulah buat rawatib. Boleh. Dan harus bagi seorang tu menengahikan sunat maghrib. Harus bagi seorang tu menengahi, ni letak tengah-tengah sunat maghrib tu. Jika ni kait pada kata harus. Harus tu jika jamak ia seorang tu sebagai jamak takhir. Kalaulah dia buat jamak takhir, boleh dia nak letak sunat maghrib tu tengah-tengah dulu. Harus dia letak tengah-tengah sebab jamak takhir dia tak syarat mualat. Jadi bila dia sembahyang maghrib, dia bolehlah buat sunat maghrib. Sunat maghrib ni dia kalau ikutlah maghrib ni ada tak qabliyah? Ada. Tapi qabliyah dia tak muakkadah. Ba'diyah maghrib ada tak? Ada. Ba'diyah maghrib ni dia sunat muakkadah, sunat yang dituntut. Itu beza. Jadi kalau masalah qabliyah, boleh aja dia nak buat lepas sembahyang maghrib, tak apa, qabliyah. Sebab apa? Sebab qabliyah masuk waktu dia dengan masuk waktu maghrib, habis waktu dia dengan habis waktu maghrib. Kalau dah sembahyang maghrib pun, lepas tu baru sembahyang qabliyah,
pun jadi lagi qabliyah tu, bahkan jadi tunai lagi. Sebab apa? Sebab waktu masih ada. Tak ada masalah apa lah. Nah. Jadi kalau dia jamak takhir, dia letak tengah-tengah sunat maghrib boleh. Dan mendahulu ia dan mendahulu ia seorang tu akan maghrib di atas Isya. Nah, dan mendahulu, dan ni atas dekat jamak ia sebagai jamak takhir. Dan mendahulu, boleh ke tu? Nah, ni jika mendahulu ni syarat yang kedua. Ataupun kita buat dan tu wawul hal. Sebagai jamak takhir, ni padahal mendahulu ia seorang tu akan maghrib di atas Isya. Nah, dia mendahulu akan maghrib tu di atas Isya. Nah, jadi dia boleh dia nak letak tengah-tengah tu, tapi syarat dia kena buat maghrib dulu lah. Kalau gitu maksud sunat maghrib kat sini, sunat ba'diyah maghrib ni. Nah, sunat ba'diyah maghrib. Nah, dia kena buat maghrib dululah. Sebab apa? Sebab kalau tak buat maghrib lagi, tak masuk lagi waktu sunat ba'diyah. Waktu sunat maghrib ni tak masuk lagi. Kalau gitu, dia kena buat maghrib dulu. Jamak takhir, lepas tu dia buat maghrib dulu, baru boleh letak sunat maghrib tengah tu. Lepas tu baru sembahyang Isya. Boleh gitu. Faham lah? Gitu. Lepas tu dia kata apa? Dan mendahulu ia akan maghrib di atas Isya. Nah, buat maghrib dulu di atas Isya. Dan menengahi ia akan sunat Isya. Dan ni atas dekat menengahi akan sunat maghrib. Dan harus bagi seorang tu menengahi ia seorang tu akan sunat Isya. Boleh dia nak tak celah-celah tu sunat Isya. Jika ni kait pada kata harus. Harus tu nak letak celah-celah sunat Isya tu jika jamak ia seorang tu sebagai jamak takhir. Dan mendahulu ia seorang tu akan maghrib. Dan mendahulu ia seorang tu akan sembahyang Isya di atas sembahyang maghrib. Nah, jadi kalau dia buat jamak takhir, boleh dia nak letak sunat Isya dulu. Boleh tengah-tengah tu, tengah-tengah, bukan letak sebelum sembahyang fardu, tengah-tengah sembahyang tu. Cuma nak letak tu syarat dia jamak takhir. Sebab jamak takhir dia tak ada mualat. Lepas tu syarat dia lagi mesti sembahyang Isya dulu daripada sembahyang maghrib. Sebab masuknya waktu sunat Isya dengan sembahyang Isya. Jadi sunat Isya kat sini ba'diyah. Ba'diyah. Sebab ba'diyah ni dia muakkadah. Muakkad. Adapun qabliyah dia tak muakkad. Kalau kita tengok dalam hadis dalam kitab Syama'il ke hadis Nabi tu, dia cerita berapa? 10 rakaat muakkadah tu. 2 subuh, 2 sebelum Zuhur, 2 lepas Zuhur. Lepas tu 2 lepas Maghrib, 2 lepas Isya. Hak tu yang muakkadah 10 rakaat tu. Banyak hadis yang diulang 10 rakaat tu. Muakkadah. Atau hak lain ada, cuma tak muakkadah. Dia tak muakkad. Kalau sebelum Isya ada tak? Ada, tak muakkad. Sebelum Maghrib ada tak? Ada, tak muakkad. Kalau Wahabi dia tak ada terus. Sebelum Maghrib apa tak ada. Sunat mereka tu menyembang kat tempat parking motor.
Tu sunnah lah. Tu orang qomat lari masuk. Tu di antara sunnah lah. Kalau masuk semayang bid'ah. Orang tanya pula semayang apa? Dah habaq semayang qabliyah tanya pula Nabi buat ke tak buat? Pula dah. Ada dalil ke tak? Macam dia reti dalil tu. Jadi semayang qabliyah ni di antara maghrib dan isya, semayang qabliyah maghrib, semayang qabliyah isya, dia ada dalil dia. Semayang qabliyah untuk Jumaat ada dalil dia. Dalam hadis Nabi, dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim ni hadis Nabi sebut kata apa? Baina kulli azanaini salatun. 3 kali Nabi ulang. Tu pun tak faham kat Wahabi. Baina kulli azanaini salatun. Di antara tiap-tiap 2 azan itu ada satu sembahyang. Tiap-tiap 2 azan satu sembahyang. Kata Imam Nawawi, wal muradu bil azanaini al-iqamatu wal azanu. Bermula murad yang dikehendaki dengan 2 azan tu apa dia? Iaitulah iqamah dan juga azan. Azan dan juga iqamah. Azan dan juga iqamah. Wal muradu bil azanaini al-azanu wal iqamatu. Azan ni iqamah. Maghrib ni dia ada azan tak? Ada. Ada iqamah tak? Ada iqamah. Lepas tu ada tak semayang tengah-tengah tu? Ada. Ada. Ada azan, ada iqamah, ada lah. Macam tu juga Isya ada azan, ada iqamah. Macam tu semayang Jumaat ada azan, ada iqamah. Cuma dia adalah hadis tu kata bagi siapa yang nak lah. Kalau siapa tak mahu semayang, sudah. Menunjukkan kata semayang tu semayang sunat. Bukannya semayang fardu. Kalau semayang fardu, mana boleh bagi siapa yang nak. Semua kena. Habis. Dia kata apa? Jadi kat sini banyak dia main sunat Isya, sunat Maghrib, hak ni ba'dih. Lepas tu dia kata dan barang yang lain daripada demikian itu. Ditegahkan dia kan barang tu. Dan barang yang lain daripada demikian itu tertib yang tersebut tu. Ditegahkan dia kan barang tu. Hak lain daripada hak tu ditegah, tak boleh. Ditegahkan dia. Jadi gini, hak awal dia kita tunda lepas pada semayang fardu. Hak ni untuk apa? Untuk jamak takdim dan jamak takhir pun boleh. Jamak takhir dia tak ada masalah kan? Jamak takdim memang kena tunda lah. Sebab kalau kita tak tunda gitu, tak boleh nak buat. Kalau kita semayang maghrib, lepas tu kita pergi letak sunat ba'diyah maghrib celah tu, putih pula mualat. Bila putih mualat, tak boleh nak jamak insya-Allah. Jadi untuk jamak takdim, kok mana pun kena tunda dua-dua sunat tu, letak lepas daripada semayang maghrib dan isya. Tu jamak takdim. Okey. Untuk jamak takhir ni tiga cara lah. Letak terus lepas daripada semayang fardu. Kita buat maghrib, buat isya, lepas tu baru buat ba'diyah dua-dua. Ataupun letak celah-celah tu
ba'diyah bagi maghrib. Tengah-tengah tu. Cuma kalau nak letak ba'diyah maghrib, kena semayang maghrib dulu. Nah. Yang ketiga, letak celah-celah tu ba'diyah isya. Ni pun sama, syarat dia mesti semayang isya dulu. Nah, mesti semayang isya dulu. Dah senang lah. Yang kita buat peta sikit dah nampak lah. Nah, tu lah. Tapi awak selalunya orang tak mayang dah ba'diyah ni. Musafir. Tapi kalau nak buat macam tu lah. Kalau nak buat. Yang duk kira orang tak buat. Kira nak buat dah lah. Kan tak tahu kan. Dia jalan jauh-jauh ni, dia duk fikir nak jamak. Boleh jamak tu dia lega tak dengar dah. Lepas tu ba'diyah pada. Duk nampak ni lah. Kalau nak pergi hotel duk tinggal. Oh mana, berapa minit nak sampai hotel. Duk fikir tu. Habis. Dan dhabit bagi yang demikian itu tertib tu. Susunan tadi. Ni dhabit dia. Catatan dia mana? Bahawa dikatakan tiada harus ni haram. Lagi pula tak sah lah. Mendahulukan sunat ba'diyah bagi sembahyang yang pertama. Tak boleh kita nak dahulukan sunat ba'diyah, tak boleh. Bagi sembahyang yang pertama, tak boleh. Di atas sembahyang yang pertama semata-mata. Jadi dia kata apa? Tiada harus, yang ni haram lagi tak sah. Mendahulukan sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah tu bagi mana? Bagi sembahyang yang pertama. Untuk sembahyang yang pertama. Kita kata mana? Kalau Zuhur lah. Zuhur, Maghrib. Tapi dulu. Mendahulu tu di atas. Di atas tu takluk kat mendahulu. Bagi itu sunat ba'diyah tu yang adalah ia bagi sembahyang pertama. Bagi itu takluk mahzuh jadi sifat bagi sunat ba'diyah. Sunat ba'diyah tu yang adalah ia bagi sembahyang yang pertama. Mendahulu tu di atas sembahyang yang pertama semata-mata. Dia buat dulu. Buat dia dulu. Ba'diyah ni buat ba'diyah dulu. Di atas sembahyang pertama. Tak boleh Ba'diyah bagi sembahyang pertama. Kita kata sembahyang yang pertama tu Zuhur. Lepas tu nak pibuh ba'diyah. Ataupun macam masalah tadi Maghrib dengan Isya. Kita letak Maghrib. Buat ba'diyah dulu pada Maghrib. Tak boleh Ataupun kalau kita letak jamak takhir. Nak buat jamak takhir. Kita buat ba'diyah Isya dulu baru sembahyang Isya. Boleh tak? Tak boleh tak boleh. Sama Ni cerita dia. Ba'diyah ni, ba'diyah bagi sembahyang pertama tu nak mendahulu di atas sembahyang yang pertama, hak tu tiada harus. Semata-mata mutlak, tak ada kait. Tak ada kait lah. Memang tak boleh. Sama ada ni takmim ataupun dia nak tafsir semata-mata lagu mana? Sama ada pada jamak takdim atau jamak takhir. Tak boleh. Mana-mana tak boleh. Takdim kah, takhir kah? Tu yang kata semata-mata tu. Dia tak kira lah. Jamak tu jamak takdim kah, takhir kah? Kalau nak buat ba'diyah dulu, baru nak buat sembahyang fardu dia, tak boleh. Kena fardu dia dulu, baru boleh buat ba'diyah. Habis hang tu. Dan tiada harus, ni haram lagi tak sah lagi mana? Mendahulukan sunat bagi sembahyang yang kedua. Mendahulukan sunat bagi sembahyang yang kedua. Sunat tu bagi sembahyang yang kedua. Di atas sembahyang yang pertama. Di atas sembahyang yang pertama. Tak boleh kita nak buat sunat bagi sembahyang kedua ni, nak buat di atas sembahyang pertama. Buat dulu. Di atas tu takluk dekat mendahulu. Mendahulu tu di atas sembahyang yang pertama. Sunat sembahyang yang kedua mana?
Kalau kita kata semayang berdua, kita tak buang isyak. Yang pertama maghrib. Jadi kita nak buat sunat isyak dulu, baru nak buat maghrib. Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh. Sama. Sunat bagi sembahyang yang kedua di atas sembahyang pertama. Dekat tiada harus tu jika pada jamak takdim. Kalau pada jamak takdim. Jamak takdim. Kalau kat sini ba'diyah memang tak boleh ya ni. Ba'diyah tu telah lah, memang tak boleh ya. Hak ni mana ni? Hak ni qabliyah pun sama ni. Kalau gitu jamak takdim ni, hak mayang nombor 2 tu lah. Mayang nombor 2 confirm dah asar. Asar dan juga maghrib. Maghrib pula. Isya. Kalau malam Isya lah. Siang tu asar. Jadi dia kata tak boleh kita nak dahulukan sunat bagi sembahyang yang kedua. Sembahyang yang kedua ni nak mendahulu tu di atas sembahyang yang pertama. Jadi kalau ba'di hak tu memang jelas dah, memang tak boleh ya. Sebab dia syarat kena buat fardu. Tak ada. Kalau gitu masalah ni nak cerita masalah qabliyah ni. Masalah qabliyah. Mana? Celah tak boleh lah. Jamak takdim tak boleh lah. Sebab syarat dia mualaf. Jadi gunilah kita buat jamak takdim. Qabliyah zuhur kita kata. Qabliyah zuhur lah. Sunat apa? Sunat asar lah. Sunat asar. Buat jamak takdim. Kita nak semayang sunat asar dulu, baru semayang zuhur. Boleh tak? Tak boleh ya. Dia kena semayang zuhur dulu. Qabliyah zuhur tak apa. Itu tak nak kacau apa. Qabliyah zuhur, lepas tu semayang zuhur. Lepas tu terus kena semayang asar. Lepas tu baru boleh buat sunat asar. Itu lah. Dia masalah qabliyah lah. Masalah hak semayang sunat asar dan juga masalah semayang kalau hak malam tu ba'dih insya telah lah. Hak tu memang tak boleh lah. Qabliyah insya pun macam tu lah. Bila kita jamak takdim, tak boleh. Tak boleh kita nak dahulukan sunat bagi semayang yang kedua tu di atas semayang yang pertama. Sunat tu kita tak boleh buat dulu. Pas mayang dua hak tu lah. Tengah tak boleh lah. Tengah tak ada jalan. Tak boleh nak celah tengah tu jamak takdim. Betul. Habis. Lepas tu dia kata lagi, dan tiada harus, ni haram lagi, tak sah lagi mana? Mencerai antara keduanya. Keduanya semayang yang pertama dan semayang kedua tu. Tiada harus, ni haram mencerai antara keduanya. Keduanya semayang yang pertama dan semayang kedua tu, mencerai tu dengan sesuatu daripada sunat rawatib. Tiada harus tu kait dia jika pada jamak takdim. Pada jamak takdim. Jadi waktu jamak takdim tak boleh cerai. Maksud dia tak boleh letak langsung tengah-tengah tu. Sebab dia syarat dia mualaf. Di antara zuhur dengan Isya, zuhur dengan Isya. Zuhur dengan asar, tengah tu jangan duk buh apa dah. Jamak takdim tak boleh semata-mata. Dia ingat 3 benda tu. Ingat tobik ni dia mudah baik. Dia tak banyak, dia 3 tobik ni. Hak ni kalau ingat dia kunci bagi semua lah. Kita faham terus lah. Nak letak tang mana boleh, tang mana tak boleh.
Ambil yang tak boleh lah, hal lain boleh. Lepas tu dia kata apa habis hang tu? Dan barang yang melaini ia. Nah, dan barang, dan istinah barang mubtada. Bermula barang yang melaini ia akan demikian itu dhabit boleh, ataupun yang tersebut daripada dhabit. Hak berlain, hak tak semacam akan demikian itu dhabit tu. 3 dhabit tu. Harus ia khabar dia. Ialah harus ia barang tu. Nah, harus. Kalau hak lain pada tu boleh belaka. Ambil hak tak harus dulu. Ingat hak tak harus tu, hak lain pada tu harus. Nah, tak ada masalah. Dia mudah lah dhabit tu. Kalau kita faham, simple lah. Berkata Syekhul Islam Zakaria Ansari. Berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ni, dia kata apa ni maqulul qaul ya. Yang terlebih utama ni bermula, yang terlebih utama hak aula dia. Bermula yang aula tu. Yang terlebih utama pada jamak antara zuhur dan asar itu khabar dia. Ialah bahawa disembahyangkan sunat qabliyah bagi zuhur dahulu ni sebelum daripada keduanya zuhur dan asar. Ini hak aula dia lah. Hak aula dia kita sembahyang qabliyah tu sebelum mayang zuhur lagi. Sebelum daripada keduanya zuhur dan asar. Dan disembahyangkan kemudian ni selepas daripada keduanya zuhur dan asar tu, disembahyang apa? Akan yang tinggal daripada segala sunat rawatib. Nah, hak baki lagi, hak tinggal. Hal keadaannya, hal keadaannya yang tinggal tu, yang tinggal tu sembahyang yang tinggal, hak baki lagi. Ditertibkan dia akan yang tinggal tu. Ditertib, disusun, ikut susunan dia. Ikut susunan. Hak ni hak aula dia, hak ni yang afdal dia. Macam mana? Kalau jamak tu kita jamak zuhur dengan asar. Okey. Mula tu buat qabliyah zuhur dulu. Lepas tu sembahyang zuhur, sembahyang asar. Lepas tu barulah kita buat semua sunat hak baki lagi. Mana ba'diyah zuhur dan juga sunat asar. Habis hak baki tu. Nampak? Betul ya. Kalau maghrib dengan isyak, kita sembahyang lu qabliyah maghrib, lepas tu baru sembahyang maghrib. Lepas dah sembahyang maghrib, sembahyang isyak terus. Lepas tu barulah kita kutip balik ba'diyah isyak, ba'diyah maghrib, qabliyah isyak, ba'diyah isyak. Nampak? Betul lah. Ni yang aula dia. Ini kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Yakni tafsir. Tafsir lagi perkataan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari itu, dia nak tafsir lagi mana? Yakni bahawa disembahyangkan kemudian ni selepas daripada keduanya zuhur dan asar tu, disembahyang mana? Akan sunat ba'diyah bagi zuhur. Kemudian maka sunat qabliyah bagi asar. Dan pada habis tu. Jadi kalau zuhur dengan asar macam tu lah. Sembahyang qabliyah zuhur, sembahyang asar, lepas tu ba'diyah zuhur, lepas tu barulah qabliyah bagi asar. Habis. Dan pada jamak, dan ni atah dekat mana? Pada jamak antara zuhur dan asar.
pada jamak atau dekat pada jamak antara zuhur dan asar. Ini berkata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, yang terlebih utama pada jamak antara maghrib dan isya. Disembahyangkan segala sunat rawatib bagi keduanya. Kemudian selepas daripada keduanya maghrib dan isya, hal keadaan ditertibkan rawatib itu. Hal keadaan ditertibkan rawatib itu. Nah, ditertib, disusunkan rawatib itu. Kena susun rawatib lah. Ni pun dia kata jika kait. Kait pada kata disembahyangkan segala sunat rawatib itu, jika tinggal ia seorang tu akan sunat qabliyah. Kalau dia tak buat qabliyah lah. Qabliyah mana? Bagi maghrib. Kalau tak buat qabliyah, nak buat macam mana? Mayang maghrib, mayang isya, lepas tu barulah bubuh rawatib. Tu kalau tak buat qabliyah lah, dia nak ambil hak muakkadah saja. Nah, dia nak ambil hak sunat muakkadah saja. Jadi dia sembahyang maghrib, sembahyang isya, lepas tu barulah ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. Dan jika tiada ni tiada mana? Tiada tinggal ia akan sunat qabliyah tu. Qabliyah bagi maghrib tu. Jika tiada ni tiada tinggal ia akan sunat qabliyah tu. Qabliyah bagi maghrib tu, maka jawab bagi jika, maka seperti jamak antara zuhur dan asar. Seperti jamak antara zuhur. Seperti itu pada pihak apa? Nah, wajah syabah, titik persamaan dia tu sama dengan jamak antara zuhur dan asar ni pada pihak apa? Tulis wajah syabah itu. Tulis wajah syabah dia pada pihak mesti mendahulukan qabliyah. Nah, qabliyah maghrib lah kat sini. Qabliyah maghrib. Habis hang tu. Faslun fin nafli fis safari. Wallahu a'lam.